Selamat sejahtera. Kami di studio School Celebrity di SMK Taman Keluar Barat. Sekarang ni sebenarnya merupakan satu majlis ataupun program temu bual ataupun sembang santai antara kami, saya Cikgu Siti Hajar bersama dengan Cikgu Maria bersama dengan Cikgu Rusila akan berbual santai bersama dengan yang diraikan Tuan Mak Yusof bin Awam. Okey. Di atas kita nak kata mungkin kita nak berkongsi pengalaman, berbual bicara dengan beliau kerana beliau akan menamatkan perkhidmatan sebagai guru di SMK Taman Keluar Barat ini pada 31 Mac. Okey, tak lama lagi lah. Jadi kita nak ambil kesempatan ni, kita nak berkongsi sedikit pengalaman yang boleh kita jadikan panduan. Okey, sebagai seorang guru dan juga beliau pernah berkhidmat di JPN ya. Okey, assalamualaikum Tuan Mak Yusof. Apa khabar? Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan assalamualaikum kepada ketiga-tiga rakan saya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Untuk yang terakhir saya tanya Tuan Yusof, apakah perasaan Tuan Yusof bila nak dekat nak bicara dan ni? Apakah perasaan yang dan juga pesanan kepada kami ni? Perasaan nak pencen ni, orang kata ramai orang kata kan, seronok nak pencen. Orang cakap lah. Saya tidak merasa seronok nak pencen. Oh ya. Tahu. Ni kena. Saya tidak merasa seronok nak pencen. Maksud bukan saya kata saya takut pencen, bukan. Saya rasa bila tak seronok, kenapa tahu? Banyak agak saya tak boleh bantu lagi ni. Banyak perkara yang rasa macam saya kena selesaikan. Saya selesaikan baru saya rasa saya rasa seronok. Jadi apa yang saya boleh bantu Taman Keluar Barat di sistem pengurusan pentadbiran, apa yang boleh bantu lah, saya bantu dulu sampai deadline. Kemudian nasihat ni saya rasa banyaklah nasihat. Maksudnya pertama sekali saya nak kongsi lah sikit. Nak kata nasihat tidak lah, tapi kata pandangan lah. Kata kita pegang satu saya kata pepatah ke gurindam dia kata semualah rakan kita ni daripada A sampai Z adalah rakan kita. Kita jangan kelaskan dia. Okey, rakan A ni tak bagus ni budak ni. Rakan B ni bagus geng kita. Rakan C ni biolah lah tak lah dia. Tu. Nanti tu yang akan menyebabkan sekolah kita akan lemah. Pepatah Melayu apa? Saya kata pepatah, saya pun tak lupa. Dia kata yang tepuk mengalah ayam. Tahu tepuk kan? Dia tingkat kan? Dia tak mampu buat lain tau. Bagi tugas dia kalau ayam, jaga padi kan. Yang kurap memikul buluh. Orang kurap kan kata kan, buluh kan miang kan. Jadi dia pikul buluh. Dia memang dah miang. Yang pekak membakar meriam. Memang telinga dia pekak, dia bakar tugas dia. Jangan kau dah pekak lantang, kau dah tak guna buat ni. Sebab istilah kita tak ada. Saya dulu saya ingat mula-mula saya kata istilah kalau dengar ceramah ialah istilah kayu mati. Salah. Pada saya lah, istilah pokok mati itu tak boleh pakai. Sebab selagi dia hidup, selagi dia kata dia jadi pokok lah, kita masih boleh guna. Contohnya pokok mati. Kita ada pokok mati kan? Gunakan untuk bagai unggun api, tahan sejuk kan, buat masak. Kita tak boleh buang dia, tak boleh tinggalkan dia. Jadi kalau kat sekolah ni ada tunggul mati, kita jangan biarkan dia. Kita kena balik, tarik dia, dia berguna. Tu tadi kata yang pekak bakar meriam, yang tepuk mengalau ayam, yang apa, yang kurap memikul buluh. Maknanya semua sekali berguna.
Akhirnya bila kita gunakan semua orang dalam ini, dalam bidang masing-masing, akhirnya dia akan membantu. Dia akan membantu walaupun kecil tau. Sumbangan itu kecil. Jangan kita bandingkan aku buat satu bangunan besar ni. Orang ni buat longkang aja. Kan? Tengok siapa? Zalina kata contoh orang bangunan. Tengok Zalina bagus. Yang buat longkang ni Maria. Tak apa benda longkang buat. Okey, kalau Maria tak buat longkang, bangunan boleh runtuh. Sebab aliran air tak betul. Kecil je sumbangan dia. Nampak? Dalam pepatah kita dah ada. Jadi saya harap itu ya macam nasihat lah, sebagai pandangan kita, sebagai guru. Jadi dalam tim kita, tu dah kata 6 ada sumbangan dia. Perdana ada sumbangan dia, kan? Tu sebab bila saya tengok sini, guru nak bertukar-tukar segan. Sebenarnya kita satu tim, daripada tingkat 1 sampai 6, satu tim. Bangunnya, berjayanya satu sekolah ini atas semua yang bergerak. Sampailah tukang kebun ataupun pekerja swasta, kan? Dulu kebun kan, sekarang swasta. Dia juga ada peranan dia, kan? Jadi kita gunakan dia untuk membangunkan sekolah ini. Yang kedua, kalau nasihat saya macam ni, dia kata nasihat yang kita saya nak sampaikan, saya lupa tadi. Kalau kita nak berjaya sama, pertama sekali mesti mufakat. Mesti ada mufakat. Mufakat ini, dalam mufakat ni mesti ada yang kurang lebih. Kita ambil satu keluarga, anak satu dengan anak yang sulung, kan? Anak kecil yang musuh sulung. Dia kalau tak sepakat ini, keluarga kita akan habis rosak, kan? Tapi oleh kerana kita sepakat, kan, kita buanglah mak bapak dah tak ada. Kalau adik sulung, abang sulung berjaya, adik bongsu gagal, dan taklah kau malas belajar dulu, biarlah aku gaji. Sebab kita tak bantu dia. Kalaulah adik sulung dipertanggungjawabkan, adik yang bongsu gagal, kan, dia yang bantu. Kejayaan dia itu sebenarnya disumbang oleh adik dia. Dia tak perasan. Sama juga dalam sekolah, saya ambil konsep kejayaan STPM disumbang oleh SPM. Pelajar-pelajar SPM yang bagus, kita tarik dapat masuk STP, dia akan menyumbang kepada kejayaan STP. Kejayaan SPM disebabkan oleh tingkatan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini berjaya, dia akan menyumbang kejayaan. Jadi kita berkait. Dan akhir nanti bila kejayaan budak tingkatan 6 masuk ke universiti dan semuanya, dia akan pusing balik bantu sekolah. Tu dia kata, dia akan berpusing satu skala yang besar. Satu rantaian. Ya, satu rangkaian. Jangan putus kerantaian tu. Bila kita putus kerantaian daripada SPM, sekarang tingkatan 6 putus. Budak ni berjaya nanti, dia pun tak balik sekolah. Sebab dulu tingkatan 5 tak bantu kita. Betul. Dia skill tu terputus. Jangan putus. Jadi dia akan balik, budak akan balik menyumbang. Budak dia berjaya dah, mungkin dah 10 tahun 15 tahun akan datang, dia berjaya, dia akan semua balik ke sekolah. Dia akan bantu adik-beradik dia yang kecil-kecil semua tu, sama ada sumbangan kewangan, nasihat apa semua, dia akan pusing. Ataupun paling tak ada, jadi contoh. Kau tengok dia budak STP, dia kata STP Taman Keluang Barat ramai sekarang dah berjaya di peringkat tinggi. Ini yang bagi semangat kepada budak-budak bawah yang belajar. Dia akan menyokong belajar terus sampai terima berjaya dia akan, dia kata tanam ramai budak berjaya, dia akan masuk tingkatan 6.
Itulah peranan kita. Kita balik semula penyenamaan semula Tegak Tanam. Sebenarnya. Jadi kerajaan sebenarnya, hasrat kerajaan dengan penyenamaan itu untuk membantu pelajar-pelajar yang miskin dan sederhana asalnya, yang tak berpeluang masuk ke universiti, masuk kolej yang kosnya tinggi, kolej kan, dia terus Tegak Tanam. Dan akhirnya bila berjaya Tegak Tanam, dia boleh kerja atas nama pelajar. Itu saja sebenarnya. Dah panjang lebar kita. Ya. Saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung sembang santai kita, dan kita rasa banyak sebenarnya yang boleh ditanya dan banyak ilmu yang boleh dikongsikan lagi. Tak cukup rasanya dalam masa yang terhad ini. Banyak ilmu Cik Yusof ni. Sebab bila setiap kali saya berbual dengan beliau, sentiasa ada jawapan bagi setiap soalan yang kita kemukakan. Saya rasa Perusila pun setuju Ya, apa sahaja yang kita soal, sentiasa ada jawapan. Okey. Jadi bagi pihak rakan-rakan, kami mengucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Yusof yang bakal menamatkan perkhidmatan sebagai guru pada 31 Mac ini. Dan kami sebagai wakil rakan-rakan di TKB sangat-sangat berharap dan mendoakan agar Tuan Yusof sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, berada dalam keadaan yang dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan jangan lupalah kami di sini, jenguk-jenguklah kita di sini. Okey. Saya rasa itu saja dari saya. Kalau Tuan Yusof nak sambung apa-apa sedikit lagi. Okey, terima kasih juga saya kepada Puan Rosila, pada Puan Maria, pada Puan Zalina juru kamera kan ya, yang sudi mengaturkan kita punya sembang santai. Walaupun yalah saya kata bukan banyak ilmu, tetapi kita pegang balik, kembangkanlah ilmu walaupun sedikit. Setuju. Kalau kita nak tunggu ilmu kita banyak, memang tak ada. Sebab saya ni sikit lah ilmu itu ibarat buih di lautan. Dia takkan habis. Setelah kita timba satu baldi, kita akan nampak lagi beribu sebenarnya. Sebab saya ambil master, saya rasa macam saya hebat kan ambil master. Tapi sebenarnya saya sangat kerdil. Semakin banyak kita belajar, semakin kecil kita tahu diri kita. Jadi salah satu yang saya nak kongsi, kalau ada lah saya salah satu thesis saya ambil ialah kemahiran berfikir. Sebab saya bila Puan Maria jawab soal, saya boleh jawab. Sebab kemahiran berfikir aras tinggi itu, saya buat thesis. Memang tak ada dalam Malaysia. Saya nak cari buku tu, pensyarah kata boleh buat tak? InsyaAllah saya cuba. Yang saya rujuk buku Edward de Bono, tapi tak tinggi sangat. Dan juga satu buku daripada Perancis, 2 buah buku saja. Jadi yang kita belajar kata, ya, awak tak ada buku rujukan ni? Tak ada. Tak apa, saya banyak ambil daripada sumber-sumber agama lah, daripada sahabat-sahabat, daripada wali, daripada buku karangan-karangan ni lah, buku-buku karangan dia. Saya gabungkan, baru kita dapat macam mana kita nak menyelit tentang kemahiran berfikir dalam pendidikan. Itu saja. Itu saya tadi saya nasihatkanlah, kalau ada peluang belajar, jangan kira belajar untuk pangkat, tak. Belajar untuk kita refresh kita punya otak. Bila kita refresh otak kita, kita akan sentiasa sihat, alhamdulillah. Jadi saya harap lepas ini, memang saya dah tak bekerja sini kan. Kalau ada soalan-soalan, saya boleh berfikir lagi untuk menjawab soalan. Selain daripada saya akan mungkin buat kerja-kerja lain lah, tak akan stop untuk pencen rehat, tak. InsyaAllah lah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Puan Rosila, Puan Maria, kita punya cameraman kan, orang belakang tabir, orang belakang tabir, Puan Zalina yang banyak
membantu. Mudah-mudahan perjumpaan kita sama santai ini dapat memberi manfaat lah. Walaupun sedikit, gunakanlah yang sedikit tu untuk dikembangkan. Itu saja, insyaAllah. Itu dia. Berbanyak-banyak terima kasih kepada yang diraikan Majlis Sorbet Awam. Semoga kita semua mendapat banyak pengajaran, banyak input yang dikongsikan bersama. Okey, itu saja setakat ini. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.